A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, dengan kebenarannya, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini dalam rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang keduanya sidang penonton sekalian, jom sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kerana tanpa wasilah ataupun dakwah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kita pada hari ini mampu untuk bernafas di dalam Islam dan juga iman. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama pada pagi ini dengan penuh semangat, jom sama-sama kita menimba ilmu, dan alhamdulillah setiap hari rancangan Tanyalah Ustaz membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita ambil iktibar dan juga pengajaran, dan juga kita ambilkan ianya sebagai pengajaran dan kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Namun sebelum kita nak mengenali apakah tajuk yang kita akan bual bicarakan pada pagi ini, sedikit peringatan buat kita bersama. Menurut statistik yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam, terdapat 62 kes baharu telah dicatatkan, yang merupakan satu angka yang cukup besar. Sudah lama kita tidak melihat angka tersebut, dan 56 daripada kes tersebut adalah penularan kes tempatan. Jadi jom sama-sama kita teruskan menjaga dan mengamalkan keselamatan kendiri kita. Dalam masa yang sama juga kita patuhi setiap prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan insya-Allah dengan disiplin yang kita tunjukkan, dengan pengamalan kebaikan dan juga penjagaan kesihatan yang kita tunjukkan, insya-Allah tidak mustahil suatu hari nanti kita mampu menghapuskan COVID-19 ini daripada terus menular di negara kita yang tercinta ini. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, pada pagi ini insya-Allah sama-sama kita akan menelusuri satu tajuk yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan hasad dengki, iaitu menurut kepada salah satu pada hadis, iaitu menerusi topik perbincangan kita pengajian hadis pada hari ini, dan insya-Allah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita pada pagi ini. Namun sebelum tu harus kita ketahui bahawa hasad dengki ini merupakan salah satu maksiat yang cukup besar sebenarnya di sisi kita. Ianya nampak kecil, tetapi ia mampu memberikan impak yang cukup besar kepada kita, seperti mana sifat hasad dengkinya iblis kepada Adam AS yang akhirnya menyebabkan ianya menjadi derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan sifat hasad dengki Qabil kepada Habil, yang pada akhirnya menyebabkan berlakunya pembunuhan manusia yang pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua akan dikupas dan akan diberikan penjelasan yang lebih lanjut bersama dengan kita pada pagi ini. Salah seorang panel yang cukup tersohor, tidak perlu dikenalkan lagi siapakah beliau, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor? Baik, alhamdulillah. Dai sihat? Alhamdulillah sihat. Biru hari ni, atas biru bawah hari biru ni. kan. Masya-Allah, semua biru hari ni. Alhamdulillah. Jadi Doktor, insya-Allah. Jadi seperti biasalah sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu hasad dengki, boleh untuk menghubungi kami secara terus di talian 1-800-881677, ataupun boleh menghantarkan pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp kami di talian 011-1233-6480, ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, sebagai permulaannya, Doktor, kita inginlah sama-sama mendengar sedikit tausiah pendahuluan awal berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu hasad dengki. Ustaz, tafadhal masykurah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dai, rakan-rakan, para penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dai kita dapat berada pada tahun baru yang penuh nikmat, walaupun terdapat sedikit ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dapat meraihkan tahun baru, hari kemerdekaan dengan penuh kekuatan, semangat nak menjadi yang lebih baik, InsyaAllah. yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Al-ayah. Orang-orang yang beriman akan sentiasa berhijrah, berusaha untuk berubah daripada satu masa ke suatu masa, daripada satu tempat ke suatu tempat, dari satu perangai ke suatu perangai yang baru, iaitu lebih baik dan lebih baik. Tidak ada orang berpindah gandah tempat yang lebih teruk, tak ada. Kalau duduk rumah flat, nak pindah ke rumah teres, dari rumah teres pindah ke mana? Ke rumah semidi, semidi pindah ke banglo, begitulah seterusnya. Bila banglo, dia akan cari lagi rumah besar-besar. Begitulah kehidupan manusia. Begitulah kita hari ini. Kalau kita nak jadi baik, kita kena berubah daripada perangai yang tak elok kepada perangai yang lebih elok. Itu namanya kemerdekaan. Kita nak cari satu perangai yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan antara perangai yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tinggalkan, iaitu tinggalkan sifat hasad dan dengki. Manusia tidak akan berjaya dalam hidupnya kalau ada perasaan hasad dan dengki. Pertama, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia ni ada penyakit. Jadi kalau penyakit itu tidak diubah, tidak dibaiki, tidak diubati, maka ia akan bertambah kepada penyakit-penyakit lain. Antara contoh, Imam Al-Ghazali dia sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dia sebut pula di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, dan banyak kitab-kitab ulama-ulama membicarakan tentang hati ini. Hati kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, kalau kita biarkan dia buat maksiat, maka akan bertambahlah penyakit. Apa penyakit hati? Pertama, kata Imam Al-Ghazali, ada perasaan riak. Yang kedua, ada perasaan takbur. Yang ketiga, ada perasaan sum'ah. Ingin orang bercakap tentang dia. Yang keempat, hasad dan dengki. Jadi semua penyakit-penyakit ini akan menyebabkan bukan saja penyakit dalaman, dia akan menzahirkan kepada penyakit yang zahir. Apa dia? Kena kenciman, kena stres. Bila stres akan menyebabkan kepada darah tinggi. Bila darah tinggi, kesan dia kepada jantung. Bila jantung, macam-macam lah. Dia mulalah berangkai. Buah pinggang tak rosak, itu rosak, ini rosak. Puncanya daripada dalaman. Oleh kerana itu, antara penyakit yang perlu kita elak untuk hati kita itu bersih, perangai kita jadi baik, iaitu perasaan hasad. Hasad ini disebut oleh Nabi SAW daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iyyakum wal hasad. Berjaga-jaga kamu dengan perasaan hasad. Hasad ni bahaya. Kalau dai nak lihat seseorang itu, tengok perangai dia. Ada tak perasaan hasad? Ada tak dia dengki ke orang? Kalau orang macam ni, maknanya hidup dia takkan tenang. Lemparlah kat mana pun, duduklah di mana pun, dia tidak akan disukai oleh orang lain. Sebab apa? Perangai dia tak elok. Setiap kali dia nampak nikmat pada orang lain, dia akan kata, ini semua, ini bodek. Tu perasaan tak elok tu. Sepatutnya bila dia dengar nikmat pada orang lain, kata Imam Al-Ghazali, ud'u lahu. Doakan dia. Kalau kita doakan orang itu, maka kita juga akan dapat. Itu sebab kata Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sebab bila kita ada perasaan hasad, habis puasa kita. Pahala puasa diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu disebabkan hasad juga, habis puasa semayang kita, habis diambilnya. Sebab apa?
dosa hasad itu telah menghapuskan, telah makan semua kebaikan-kebaikan yang kita buat. Semua pahala-pahala yang kita buat habis dimakan di hasad, wa iyazubillah. Itu sebabnya kena berhati-hati. Iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat. Seperti mana kata Nabi SAW, kama yakulun naru al-hataba. Seperti mana api makan bara-bara ataupun api makan kayu api. Habis dimakan, tidak ada apa yang boleh guna lagi dah. Hancur tinggal debu. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan, ya, para penonton yang dikasihi sekalian, pastikan kita ini sentiasa jauh daripada perasaan hasad. Jadi ramai pula yang tanya, Ustaz, apa maksud hasad? Hasad ini disebut oleh para ulama iaitu tamanni zawalin ni'matil mahsud wa illam yahsulil hasid mislah. Dia akan ada perasaan nikmat yang ada pada dai. Contoh, dai ada nikmat ada nikmat dapat beli kereta baru. Contoh. Dapat kereta baru. Saya ni pula tengok dai. Padahal kita ni sama ni. Tengok dai tak puas hati. Ya Allah, kau bagilah dai punya kereta ni rosak. Kena tarik, accident, total loss. Saya doakan yang tak baik-baik. Padahal saya ni, walaupun saya tak dapat benda tu, walaupun saya dapat benda tu, saya tak kisah. Yang penting, apa yang ada pada dai itu ditarik. Tengok, punya jahat perangai hasad ni. Hasad ni orang yang tidak akan tentram hidup dia apabila dia mempunyai perasaan hasad. Jadi jangan sekali-kali kita ada perasaan hasad. Bahkan diajar oleh Imam Al-Ghazali, apabila kamu tengok nikmat pada orang lain, maka doakan, Ya Allah, kau berikanlah nikmat itu berterusan kepada hamba Allah ini. Dan Ya Allah, kau bagikan juga aku seperti mana yang dia perolehi. Ini yang diajar satu doa oleh guru saya, ya, Syekh Muhammad Syukhair. Ketika kami belajar di Syria, dia kata apa? Bila kamu melihat nikmat Allah, kamu tengok apa saja nikmat, sama ada nikmat yang Allah jadikan, yang Allah bagi kepada orang lain, Allahumma rzuqni mislahu, Allahumma rzuqni mislaha. Tengok kepada dia punya ni lah, laki atau perempuan. Kalau kata nampak nikmat tu, Ya Allah, rumah besar kan, Ya Allah, kau bagikanlah aku rumah macam tu, Ya Allah. Kau tengok orang tu pangkat besar, Ya Allah, kau bagilah aku pangkat macam dia, Ya Allah. Dan teruskanlah nikmat itu, bagikanlah sokongan dan bantuan kepada hamba Allah itu agar dia juga mendapat pangkat dan berterusan mendapat pangkat. Itu yang sepatutnya. Bukannya kita ini mendoakan, Ya Allah, kau matikanlah dia cepat agar aku boleh naik tempat pangkat itu. Ataupun aku lebih tinggi daripada dia. Tengok, ini tak boleh. Ini perangai-perangai yang diajar oleh iblis, bukan diajar oleh Allah, bukan diajar oleh Nabi Muhammad SAW, dan bukan diajar oleh para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya-Allah satu penerangan yang cukup menarik pada doktor pada pagi ini, iaitu salah satunya ustaz yang doktor kongsikan adalah berkaitan dengan doa. Bila kita melihat orang yang mendapat satu nikmat, iaitu Allahumma rzuqni mislahu ataupun Allahumma rzuqni mislaha. Dalam bahasa Melayunya, Ya Allah, kau bagikan aku seperti mana yang ada pada orang itu. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat sidang betul sekalian. Jadi itulah sepatutnya yang dikatakan oleh doktor sebentar tadi, dosa hasad ini mampu memakan ataupun membunuh kebajikan yang pernah kita lakukan. Jadi jom sama-sama kita nak raikan soalan yang pertama daripada penonton kita pada pagi ini menerusi media sosial rasmi kami di Facebook Tanya Ustaz TV3, iaitu daripada Puan Baizura Mazlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ketenangan ialah syurga yang didahulukan, adakah perasaan hasad dengki atau stres pula azab yang didahulukan di dunia sebelum azab yang sebenar di akhirat kelak? Mohon pandangan doktor. Terima kasih. Okey. Menarik apabila dia memperumpamakan ketenangan, kebahagiaan di dunia ini apabila kita rasa tenang bila melihat nikmat orang. Kita rasa tenang dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Dan antara azab yang Allah bagi kat dunia ni iaitu kesusahan hidup dengan melihat nikmat yang ada pada orang. Orang yang tak boleh hidup dengan nikmat yang ada pada orang ini termasuk daripada orang yang telah diazab oleh Allah di dunia lagi dah. Di dunia dia dah hidup tak tenang lah. Bagaimana di akhirat? Dekat dunia dia tengok orang beli kereta, dia tak puas hati. Orang naik pangkat, dia tak puas hati. Orang berjaya, dia tak puas hati. Semua dia tak berjaya. Dia tak puas hati dengan kejayaan orang lain. Macam mana kita nak kata yang dia ini termasuk daripada orang yang bahagia kat dunia?
Maknanya dia takkan bahagia. Lebih-lebih lagi, dia bukan saja dia tak puas hati, dia buat pula dengan tindakan. Dua dosa dapat. Pertama, dalam hati, bila dia niat, dia tengok orang, dia tak puas hati, dia bercakap tentang orang, jatuhkan orang itu, dah dosa dah. Nombor dua, dia buat satu tindakan pula. Tindakan yang boleh menyebabkan orang lain tu jatuh. Tindakan yang menyebabkan orang lain tu ditarik nikmat. Na'udzubillah. Sebagai contoh, dia pergi sihirnya orang tu. Contoh, tengok bisnes orang tu berjaya. Contoh, tengok orang bisnes berjaya. Maka dia sihirnya orang tu. Na'udzubillah min zalik. Itu antara tindakan yang menyebabkan bukan sahaja berdosa besar, syirik pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lebih teruk lagi, ini yang paling kita takut. Tengok, daripada hasad, dia membuka ruang-ruang kepada maksiat-maksiat yang lain. Hasad tak suka orang tu berjaya. Pertama, dia syirikkan Allah Taala dengan menyihir orang lain. Yang kedua, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dia menjatuhkan orang lain itu bukan saja dengan sihir, tetapi dengan fitnah. Mulalah keluar surat layang, padahal benda yang tak ada bukti. Lepas tu buat cerita. Dia buat sesuatu yang menyebabkan seseorang itu habis nikmat ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena beringat. Jadi ingat, apabila kita ada perasaan hasad, kita ada perasaan dengki kepada orang lain, segala nikmat itu Allah tarik kerana Allah buka kepada dia, dan dia yang pilih untuk itu, iaitu ruang-ruang, lubang-lubang untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dosa itu bukan sahaja dosa kecil, dia akan lebih teruk lagi sampai kepada dosa besar dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa iyyazubillah. Allahu Akbar. Ini adalah satu implikasi sebenarnya yang cukup besar daripada perasaan hasad dengki. Perasaan walaupun daripada hati, akhirnya mampu untuk dizahirkan ke arah satu perlakuan daripada sudut fizikal dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya, juga daripada Facebook, daripada Puan Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor dan da'i serta kru yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan pertama, dari manakah punca sebenarnya hasad dengki ini? Ada yang kata ianya bermula dari hati dan ada juga yang menyatakan punca sebenarnya adalah bermula dari pandangan mata. Soalan kedua, adakah dengan selalu bertanya dan ingin tahu apa yang dikerjakan oleh seseorang yang jarang-jarang kita bertemu itu menandakan adanya ciri-ciri hasad dengki dalam diri kita? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Silakan doktor. Baik, ada dua soalan dekat sini. Saya tertarik yang pertama, daripada mana datangnya hasad itu? Hasad ini sudah saya katakan tadi di awal, iaitu hati, punca kepada segala-galanya. Nampak? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Daripada hati, kalau tak dijaga, tak dipelihara hati itu, maka dia akan bertambah penyakit. Dan antara penyakit iaitu hasad. Kenapa hasad itu datang? Selain daripada hati, dia datang daripada mata. Itu sebabnya Nabi SAW dia suruh kita jaga mata. Fa innal aina tazni. Mata itu akan melakukan zina. Zina mata, melihat nikmat tidak bersyukur, tetapi tengok nikmat dengan hasad. Melihat nikmat dengan kebencian. Melihat nikmat dengan ketidakpuasan hati. Itu mata. Daripada mata sampai kepada hati dan akhirnya menzahirkan daripada perbuatan kita. Oleh sebab itu, kena ingat, hati itu perlu dijaga, mata itu perlu dijaga, telinga perlu dijaga. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Daripada telinga, mata akan sampai kepada hati. Tiga-tiga elemen ini akan membawa kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tiga perkara ini dijaga dengan baik, maka dia akan tergolong daripada orang yang selamat, orang yang berjaya, insya-Allah. Soalan yang kedua, jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini. InsyaAllah. Ini sidang penonton sekalian. Nak tahu jawapan bagi persoalan yang kedua, jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sebentar sahaja lagi.
Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, terus jagakan keselamatan ataupun kebersihan diri, dan insya-Allah setiap pertanyaan berkaitan dengan ilmu-ilmu agama di sini ada jawapannya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan topik hasad dengki, iaitu menerusi pengajian hadis kita pada hari ini. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami terus di talian 1800 881677 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita mendapat dua soalan daripada Puan Baizura Mazlan kita, dan kita Al-Fadhil Ustaz telah pun menjawab salah satu daripada persoalan tersebut. Kita nak beralih pada persoalan yang kedua, iaitu Ustaz berkaitan dengan seseorang jarang bertemu dengan seseorang tetapi dia banyak bertanyakan soalan dengan kepada orang yang jarang bertemu tu. Adakah ini petanda awal ianya memiliki hasad dengki? Silakan. Baik, Dai, sahabat yang bertanya, sebenarnya kita kena faham, kena bezakan antara bertanya untuk tujuan bertanya khabar dengan tanya untuk mengorek rahsia. Dua keadaan yang berbeza. Pertama, kalau kita bertanya khabar, kita tanya dia kat mana, tanya apa yang berlaku dalam hidup dia, untuk kita sharing, berkongsi nikmat, kita berkongsi cerita, berkongsi sejarah, semua itu dibenarkan. Sebab tu Nabi SAW bila bertemu dengan para sahabat yang jarang-jarang Nabi jumpa, Nabi akan bertanya khabar, Nabi akan tanya tentang latar belakang, Nabi akan bertanya tentang keluarga. Nabi nak merasakan bahawa Nabi itu bersama dengan sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat akan merasakan yang mereka ini sentiasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu bagus. Sama juga kita dengan jiran tetangga, bertanya khabar, itu sangat bagus. Tetapi masalah sekarang ni dahlah jarang bertemu. Tapi dia duk korek rahsia. Sekarang ni pangkat apa? Orang bercerita tentang pangkat, dia dah mula dah tak sedap hati. Muka berubah dah. Itu kena bahaya tu. Sebab dia mengorek rahsia, dia bertanya khabar bukan tujuan untuk kebaikan. Niat dia pun dah rosak dah. Al-umur bimaqasidiha. Setiap perbuatan itu berbalik kepada niatnya. Kalau niatnya baik, baiklah. Kalau niatnya buruk, buruklah. Jadi oleh sebab itu, kalau kita bertanya untuk tujuan kebaikan, insya-Allah ia akan jadi baik. Tapi kalau kita tanya memang niat kita dah rosak dah, memang nak tahu keburukan, nak mengorek rahsia, kemudian nak memburuk-burukkan orang itu, maka itu berhati-hati. Bahkan para ulama telah membahagikan hasad itu kepada beberapa jenis hasad. Pertama antaranya hasad ala ni'amin nas. Kita akan jadi hasad kepada nikmat orang lain. Itu yang pertama. Bahaya juga tu. Kita tengok orang kereta besar, kita marah ke orang tu. Kita tengok orang tu pangkat besar, kita marah ke orang tu. Kita tengok orang tu naik pangkat, kita marah ke orang tu. Bukan nak membantu. Ini bahaya tuan-tuan dan puan. Sebab apa kita tak boleh tengok nikmat, padahal dia tak berusaha ke arah itu. Nampak tak? Patutnya kalau nak berjaya, kita kena betul-betul berjaya lah. Kena buat betul-betul sungguh-sungguh. Contoh, kalau saya jual makanan sebagai contoh, saya buka restoran. Saya tak boleh dengki. Kalau Kak Dai buka restoran juga, saya buka restoran Tom Yam. Apa nama Dai buka restoran Tom Yam. Kenapa saya nak dengki dengan Dai? Sepatutnya saya akan fikir apa beza menu yang ada pada Dai dengan saya. Maka kalau Dai buat Tom Yam campur. Saya janganlah kita nak dengki. Ini mesti dia ada buat guna-guna lagi tu lagi ni lah, kita bercerita tentang Dai. Tak payah. Tetapi saya akan fikir melakukan kajian nak bagi yang terbaik. Macam kita pergi Thailand. Petani kan. Kenapa dekat sana macam-macam jenis tom yam? Sebab mereka falyatanafasil mutanafisun. Berkejar-kejaran buat benda baik. Ini hasad yang bagus. Dia panggil ghibtah. Dia tengok orang tu ada nikmat, tetapi dia akan cuba kaji macam mana nak kekalkan nikmat itu pada Dai. Pada masa yang sama, saya juga dapat nikmat yang sama. Saya buka Dai buka restoran tom yam, saya nak buka restoran tom yam, kita dua-dua berjaya. Tetapi saya ada sedikit kelebihan. Tom yam saya, Dai buat tom yam campur. Pagi-pagi dah sembang buat tom yam, lapar lah pula. La ilaha illallah. Dai ada tom yam campur. Saya buat tom yam campur, ada plus
tom yam ikan. Campur sikit. Campur. Saya pergi dekat Thailand, tom yam belut. Allahumma salli Muhammad, sedap betul, la ilaha illallah. Tak pernah dengar ke kan? Tak ada kan? Itu kita kena buat. Jangan kita dengki, burukkan orang. Takkan berjaya kita. Kita kena sama-sama naik, sama-sama berjaya. Itu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hasad dengan ghibtah. Jangan ada perasaan hasad kepada nikmat orang lain. Yang kedua dipanggil hasadul aqran. Hasadul aqran ni pun jaga-jaga. Kenapa hasadul aqran? Hasadul aqran hasad rakan sejawat. Hasad rakan sejawat. Contoh, saya pensyarah kan? Saya pensyarah. Ada rakan pensyarah. Kita sama-sama pensyarah. Sepatutnya kita ni sama-sama naik. Dia berjaya, saya pun berjaya. Dia profesor, saya profesor. So kita nak sama-sama naik. Kenapa kita nak menjatuhkan orang? Bila ada perasaan, kita kena jangan bagi dia naik lagi, pangkat lagi tinggi. Ada perasaan itu, habis lah. Habis, kita takkan berjaya. Itu sebabnya hati kena bersih. Kadang-kadang bila hati kita bersih, doa orang ramai itu yang nak. Kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak sangka tau. Kita duk baik sangka, tolong orang, bagi. Kita tak pernah fikir pun orang tu nak naik pangkat. Padahal bila dia naik pangkat, dia akan sama dengan kita tau. Satu level. Percayalah tuan-tuan. Kita nak tolong orang tu biar selevel dengan kita. Tapi sedar tak sedar, rupanya level kita lagi naik. Sebab doa orang. Yang kedua, Allah pun memudahkan urusan. Kita tak nak minta pangkat, tak mohon naik pangkat, tapi ada orang kata cepat minta naik pangkat. Dia suruh pula kita naik pangkat. Tengok, la ilaha illallah. Rezeki Allah Taala tu. Itu sebabnya jangan dengki dengan orang. Kita tak tahu rezeki kita macam mana, rezeki orang macam mana. Tapi yang penting kita buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu yang paling penting. InsyaAllah buat sesuatu bagi kita bahagia dunia dan juga kita bagi bahagia kepada akhirat kita. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan kedua pada Puan Baizura Mazlan. Jadi Ustaz, ada satu persoalan Ustaz. Kita mungkin telah belajar tentang hadis yang di mana baginda SAW mengeluarkan berkaitan dengan jauhi hasad dengki ni. Tapi sudah semestinya ada kisah-kisah ataupun sirah-sirah di sebalik hasad dengki ini yang menyebabkan baginda sendiri menyebutkan berkaitan suruh kita menjauhi hasad dengki ini Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan? Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW melihat ada sebahagian para sahabat ini, dia tidak boleh terima kejayaan-kejayaan orang lain. Sahabat yang berniaga, berjaya dalam berniaga, ada tak boleh puas hati. Maka Nabi SAW nampak perkara itu. Sedangkan Nabi sedang membina sebuah negara yang hebat, iaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau kamu saling dengki antara satu sama lain, dengki untuk berjaya, macam mana nak jadi sebuah Madinah ataupun sebuah negara yang hebat macam Al-Madinah hari ini? Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, potong terus. Maknanya jangan bagi ruang-ruang hasad itu ada dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan dia minta kita ini jadi seperti mana? Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Bakar bila dia bagi sumbangan. Bagi sumbangan jihad fisabilillah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut tentang jihad saja, Abu Bakar orang yang pertama yang akan meletakkan harta dia. Bila ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal dengan kamu wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu illallah war rasul. Aku tak tinggal kecuali Allah dan Rasul. Habis harta semua dia bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar tak pernah miskin. Tak pernah miskin, bertambah lagi rezeki dia. Satu. Kemudian orang yang kedua yang akan datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk infakkan harta dia siapa? Umar bin Khattab. Umar ni pula dia bagi separuh. Dia bagi separuh. Pada masa yang sama dia tanya, Abu Bakar bagi berapa? Tengok. Abu Bakar bagi berapa? Jadi bila disebut Abu Bakar itu bagi semua harta kecuali Allah dan Rasul, dia pula bagi separuh. Tuan-tuan bayangkan, dia rasa terkilan sangat. Dia kata kalau Abu Bakar boleh bagi semua, kenapa aku tak bagi semua? Dia rasa macam ruginya aku tak dapat berkejar-kejaran untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Tengok hebatnya mereka ini, ghibtah dia ataupun dia bersaing untuk mendapatkan redha Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada sebahagian mereka pula yang ada perasaan hasad yang nak menjatuhkan orang lain. Maka Nabi SAW tidak membenarkan. Itu sebabnya Nabi berjaya membina sebuah pasar di Madinah.
Dipanggil pasar Al-Madinah. Pasar itu seperti mana yang disebut oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqh Sirah. Kalau ada duit tuan-tuan, belilah buku ni. Buku ni antara buku terbaik dunia, buku sirah terbaik dunia. Yang mana ia bukan saja datangkan sejarah sirah itu, tetapi ia merupakan perbincangan dan analisis orang kata apa? Analisis sejarah. Prof ni buat kajian analisis. Dia analisis ni dia bawa datang pandangan barat, dia bawa datang pandangan scholar Islam. Dia bincangkan, kemudian dia cuba olah mengikut bahasa yang cukup indah. Itu hebat. Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, guru kami masa di Syria dulu. Cukup hebat. Kalau ada duit tuan-tuan belilah. Dah diterjemah pun dalam bahasa Melayu. Rasanya DBP terjemah. Jadi oleh sebab itu kita ni kena banyak membaca. Bila kita banyak membaca baru kita faham. Oh, rupanya macam ni. Oh, rupanya macam ni. Jadi oleh sebab itu bila kita baca hadis-hadis Nabi SAW ini yang berkaitan tentang hasad, yang berkaitan tentang sedekah, yang berkaitan tentang hati, kita akan dapat banyak impak dia. Dan kita akan dapat keinsafan dalam kita melakukan kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Ada sebenarnya Ustaz, rupanya yang berlaku di zaman Nabi menyebabkan sehingga mana Nabi mengeluarkan hadis tersebut. Jadi mudah-mudahan ianya menjadikan satu iktibar buat kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada pemanggil di rumah di atas talian sekarang. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ya, siapa talian? Saya Cik Ilyas daripada Hitam Berpinang. Ya, Tuan Ilyas, kita apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat gitu. Silakan Tuan Ilyas, kita dengan soalan pada pagi ini. Doktor. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa soalan. Pertama, mengapakah hasad dengki ni ada di kalangan orang Islam? Padahal kita telah mengamalkan ajaran Islam. Kita dah tahu dah daripada hasil hasad dengki ini akan membakar segala amalan kita. Dan ancamannya di akhirat nanti akan mendapat azab. Soalan pertama dan soalan keduanya, adakah perlu kita lakukan jika ada terasa di hati hasad dengki ini, perlukah kita mendoakan, cepat-cepat mendoakan ke atas orang itu, cepat-cepat mendoakan atau orang itu lebih berjaya. Tidak maulah kita ni mendoakan tidak buruk-buruk kepada orang yang kita. Dan ketiganya, silakan. Minta pencerahan dari situ, dua soalan saja. Itu saya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang baik, Ustaz. Jadi, Doktor, berkaitan dengan soalan yang pertama tu berkaitan dengan kita lihat banyak daripada kalangan umat Islam itu sendiri yang ada memiliki hasad dengki. Kita bukan apa, Doktor? Tengok sekarang ni pun dalam menerusi media sosial je lah. Kadang-kadang pantang nampak ada kawan yang memberikan impak-impak dakwah, nampak follower lebih sikit. Oh, dengki. Lepas tu dia memperburuk-burukkan dan sebagainya. Jadi, adakah ini menyebabkan ataupun adakah ini adalah disebabkan oleh penyakit hasad dengki itu sendiri? Baik, bila sebut tentang hasad dengki oleh sahabat kita tadi, nama apa lupa, Haji Ilyas daripada Pulau Pinang lah. Tu dia, saya orang Penang ni memang bagui-bagui. Kita suka orang Penang sebab apa, dia punya durian dia sedap. D24. Tak ada lah, tak main lah D24. Dia main hot duri hitam tu. Tu dia. Baiklah tuan-tuan dan puan, nak habaq main. Cakap orang Penang lah sebab orang Penang tanya kan. Nak habaq main ni dia kata, adakah kenapa hasad dengki ni ada saja kepada orang yang orang Islam saja. Orang bukan Islam tak ada. Dia hasad dengki ni bukan ada pada orang Islam saja. Dia ada kepada semua manusia. Yang Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ni ada penyakit dan antara penyakit itu hasad. Semua manusia, tak kira bangsa, tak kira agama, ada perasaan hasad, ada perasaan ghibtah. Hasad diharamkan, ghibtah dibenarkan. Saya dah pesan, dah beritahu awal tadi. Hasad diharamkan sebab dia nak orang tu tidak dapat nikmat dan hilang nikmat itu. Manakala ghibtah, dia nak nikmat itu ada, sama-sama dapat. Dia harap dua-dua dapat. Sekarang ni tuan-tuan, kenapa kita fokus kepada orang Islam? Sebab Nabi SAW merupakan Nabi kita. Islam adalah agama kita. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi kita adalah Islam. Jadi Islam mengajar kita jangan ada perasaan hasad untuk berjaya. Kalau kita ada perasaan hasad untuk berjaya, maka kita takkan berjaya. Oleh sebab itu, kita fokuskan kepada orang Islam dan kita nampak orang Islam, kenapa orang Islam ada perasaan hasad sedangkan dia ada Al-Quran, dia ada hadis. Ini bermaksud orang ini tidak beramal dengan apa yang dia belajar. Dia tidak
sama ada dia tak beramal dengan apa yang dia belajar, atau yang kedua, dia ni memang tak nak belajar. Buka dia tanya lah ustaz, tutup. Suruh tutup. Allah tanya lah ustaz, tutup, terbakar je kata. Tak boleh. Jadi itu sebabnya kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, yuqarribun nas ila rabbih. Bila kita ada ilmu, dia akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, nampak daripada orang Islam yang ada perasaan hasad, ada perasaan dengki ini kerana kita fokus kepada orang Islam, kerana orang Islam itu sepatutnya tidak ada perasaan tersebut dan kena lawan. Dia ada dalam diri, ada dalam hati, tapi kita kena lawan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu akan mengajak kepada keburukan. Jadi oleh sebab itu, antara keburukan iaitu hasad. Kita kena lawan, kita kena berusaha. Mujahadatun nafsi. Kena lawan nafsu, lawan jiwa. Macam mana nak elak daripada terlibat dengan hasad dan dengki. Jadi ada pada orang Islam ni kita nampak. Itu sebab bila kita tengok orang Islam kita, dia Islam tapi hasad dengki. Kita nampak. Sebab apa? Sebab perangai itu sepatutnya tak boleh ada. Tapi pada orang bukan Islam tak apalah, dia orang bukan dosa pahala. dia tahu dosa pahala, dia tak tak tahu tentang apa yang Nabi SAW pesan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, jangan kita ingat hasad dengki ni ada pada orang Islam saja. Semua agama ada, semua peringkat ada, semua kaum ada. Jadi oleh sebab itu kita kena sama-sama tinggalkan. Bila kita tonjolkan akhlak yang baik, maka orang bukan Islam dia tengok, rupanya orang Islam mengajar untuk tidak menjadi orang yang tidak baik. Jadi soalan yang seterusnya, jangan ke mana-mana, saya akan jawab selepas ini. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, jom sama-sama kita kena kopi dulu. Kita akan kembali sebentar saja lagi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan satu topik yang cukup menarik, yang sebenarnya boleh dikatakan kebanyakan daripada kita, termasuklah diri saya sendiri, memiliki perasaan ataupun PhD ini, iaitu perasaan hasad dengki. Jadi sidang penonton sekalian, alhamdulillah kita bersama pada pagi ini, mudah-mudahan dengan input-input yang kita dapat, jawapan-jawapan yang kita peroleh daripada doktor kita pada pagi ini, dapat kita amalkan dan kita mampu untuk hindari daripada terus melakukan ataupun memiliki perasaan hasad dengki ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan untuk diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen pada pagi ini. Jadi insya-Allah Ustaz, kita tadi telah menerima satu panggilan pada Tuan Ilyas kita bertanyakan dua soalan, dan Ustaz alhamdulillah doktor telah pun menjawabkan soalan yang pertama. Berbalik kepada persoalan yang kedua berkaitan dengan tiba-tiba dia terasa nak berhasad dengki. Apakah yang perlu dilakukan? Silakan. Apabila kita ada perasaan nak dengki ke orang, tiba-tiba kita itu fitrah. Fitrah manusia, dia ada hati. Dalam hati ini ada gangguan-gangguan daripada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sebab nafsu ini akan mengajak kepada maksiat. Bila kita terlintas saja nak melakukan maksiat, bila terlintas saja kita nak hasad dengki ke orang, maka cepat-cepat pertama fastaghfirullah. Cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Apa dah buat ni? Kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, cepat-cepat kita ini mendoakan seperti mana yang sahabat kita tadi, Haji Ilyas sebut, terus mendoakan agar dia ini tidak terus melakukan maksiat tersebut, tetapi mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan nikmat yang ada pada orang yang kita maksud tadi, ataupun orang yang kita dengkikan tadi. Ya Allah, kau bagikanlah nikmat kepada orang tu. Ya Allah, kau bagikanlah orang tu naik pangkat. Ya Allah, ya Allah, aku ada perasaan tadi. Ya Allah, aku minta maaf. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, tak ada perasaan, aku telah diganggu oleh
Iblis. Aku telah diganggu oleh oleh nafsu. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ampunkan dosa aku. Tolonglah bagi orang itu berjaya ya Allah dalam hidup dia. Dan ya Allah, tolonglah ya Allah, kau bagikan aku juga nikmat yang sama agar aku dapat melawan nafsu aku itu. Ada orang cakap kat saya. Dia kata apa? Ustaz, apa pasal? Dia kata, kita ni sikit-sikit buat dosa, kita kaitkan iblis. Kesian iblis. Pula dah. Ada pula yang cakap, kenapa kita duduk kaitkan dengan iblis? Iblis tak ada buat apa-apa, duduk lepak-lepak tu. Tiba-tiba kita kaitkan. Oh, kita buat jahat, kita kait iblis. Kita sikit-sikit iblis, kita syaitan. La ilaha illallah. Kenapalah jadi macam tu? Memang iblis dah janji dengan Allah. Setiap saat, bukan setiap minit. Setiap saat, setiap detik, Iblis akan bekerja keras dengan kuncu-kuncunya, iaitu syaitan, untuk menyesatkan anak Adam. Itu janji Iblis. Jadi oleh sebab itu, setiap benda yang tak baik itu, Iblis memang nak lah. Dan itulah yang diajar oleh Iblis kepada anak Adam, agar kita buat. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 61-62. Apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis ni tuan-tuan, bila disuruh oleh Allah, malaikat, iblis sujud kepada Nabi Adam. Apa Nabi Adam buat? Apa kata iblis? Aku tak nak sujud. Illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Kau nak suruh aku sembah, sedang kau nak suruh aku sujud, bukan sembah, sujud. Sedangkan dia tu lebih hina daripada aku. Kenapa kita jadi macam tu, tuan-tuan? Kat sini menunjukkan bahawa, kata para ulama antara Ibnu Kathir, kenapa manusia itu jadi hasad dengki? Pertama, dia rasa dia terbaik. Dia rasa dia terbaik. Kitalah yang hebat, kita yang bagus, kita itu, kita ini. Nombor dua, kita rasa tidak ada orang boleh tandingi kita. Itu sebab saya selalu letak dalam diri saya, dan saya mengajak kawan-kawan kita yang ada PhD lah. Bukan perasaan hasad dengki. PhD. Doktor falsafah. Ada doktor lah kat depan ni. Nak dapat doktor ni 3 tahun tu minimum. Maksimum boleh cecah 8 tahun tau. Tapi ingat, dengan PhD yang susah ini kita jadi sombong tau. Ya Allah, sombong ni lain macam. Siapa engkau da'i? Gitu. Siapa engkau da'i? Aku ni PhD tau. Engkau siapa? Belajar tahap mana? Oh, dia punya sombong, ya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, kita baca balik, rupanya lagi banyak ilmu kamu, lagi kamu tahu kamu tak ada ilmu. Kamu PhD. Bidang apa? Oh, bidang saya bidang apa, sebagai contoh, saya banyak mengkaji khinzir. Maksudnya saya kaji hukum khinzir. Saya tahu bab tu je. Saya tak tahu bab kelawar. Saya tak tahu bab tikus. Saya tak tahu bab binatang-binatang lain. Saya tahu bab khinzir je. Nampak tak? Maknanya ilmu yang Allah bagi tu kecil je kat kamu, tapi yang kamu nak sombong tu apa pasal? Jadi jangan anggap yang kamu ni terbaik dan tak ada orang boleh tandingi kamu. Itu nombor 2. Nombor 3, jangan ada perasaan takbur, sombong, belagak. Bila ada 3 ni, maka dia akan bawa pada hasad. Bila bawa pada hasad, rosaklah kita. Jadi oleh sebab itu, kita kena cepat-cepat. Dia ada perasaan hasad, terus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Al-Ghazali, nak elak daripada perasaan hasad pada orang lain, pertama, sentiasa kena muhasabah diri. Nombor 2, sentiasa menganggap bahawa diri kita tak sempurna. Kita sempurna dengan adanya orang lain. Nombor 3, kita sentiasa meletakkan bahawa segala nikmat yang Allah bagi itu adalah pinjaman semata-mata dan bukan untuk kita selamanya. Yang keempat, kita menganggap setiap orang ada rezeki masing-masing. Ada orang, tuan-tuan, dia jatuhkan orang tu macam-macam cara dia jatuhkan. Tengok orang tu jadi bos lagi. Tengok, nampak tak? Rezeki Allah tidak ada seorang pun yang boleh halang. Ini rezeki, nikmat yang Allah bagi. Dia panggil mughayyibat. Benda-benda yang takkan dapat kita elak dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Itu dia, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz katakan sebentar tadi, Doktor kata sebentar tadi, sekiranya kita merasakan hati untuk merasakan berhasad dengan orang, cepat-cepat untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi sila betul sekalian, pada saat ini kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, Imam
Hanifah daripada Pulau Pinang. Apa khabar Mamu Hanifah? Mamu Mamu. Hanifah kita. Daripada Allah. Penang. Hari ni Ya, orang Pak Penang. Abang. Doktor. Baik. Saya duk bunyi Imam Abu Hanifah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, tambah lagi. Silakan Mamu. Nama tu. InsyaAllah, insyaAllah. Kita doa. Paling syukur pada Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Silakan Mamu Alhamdulillah. untuk soalan pagi ni. Nama lagi. Tu pasal. Ya. Silakan Mamu Ya, soalan kadang untuk pagi ni. Soalan Mamu, Ya. pasal apa yang Mamu ni ada dengki dan khianat pada manusia lain-lain. Tapi Mamu dah senang dah, Tuhan bagi kat Mamu rezeki dah senang dah. Tapi kadang-kadang tu kita ingat orang lain dapat punya rezeki tu Mamu dengki sampai dia tu jatuh papa. Baru lagi Mamu dengki lagi. Awak lagi jatuh papa. Kalau dia senang kita doa kat dia. Pasal apa kita boleh tumpang sekaki kat dia. Apa-apa minta tolong kat dia. Pasal apa kita nak dengki ni? Tuhan bagi dia. Bukan kata manusia bagi. Manusia apa pun tak ada. Engkau manusia ni. Kalau kata engkau manusia dah. Kita semua tak dapat makan apa pun. Kalau Tuhan tak bagi kat kita. Betul. Yang tu soalan Mamu. Doa-doa kat Mamu dah. InsyaAllah Mamu doakan Bagi kami Mamu. sama. InsyaAllah Mamu InsyaAllah. doa kat semua kru-kru dan ustaz dan Nai. Semua kita Amin. jauhkanlah penyakit-penyakit ni. Doalah banyak-banyak. Doa ni. Jangan dengki lain. Doa pada penyakit ni ya. InsyaAllah Mamu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemagi kedua kita pun daripada Pulau Pinang daripada Mamu Hanifah ni. Doktor. Mamu macam tahu saya nak pergi Penang. Tu, Tu dia. Doktor, tu boleh tu nanti Mamu ajak jumpa dengan doktor untuk belanja makan dengan nanti Nasi kandak, nasi kandak. InsyaAllah. Okey je doktor, berbalik dengan persoalan Mamu tadi tu berkaitan dengan Mamu ni dia selalunya dia menganggap dirinya sendiri melakukan benda tu, tapi tak, ini ada sebenarnya soalan yang umum berkaitan dengan kenapa perlu adanya sifat nak khianat, nak dengki dengan orang ni walaupun dah pelbagai nikmat Allah bagi kepada kita. Kenapa? Silakan. Okey, sebab Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita, "Lau yu'tan nasu wadiyani min dhahabin la talabul mazid atau kama qala." Kalau manusia ni, anak Adam ni, bukan orang Islam saja, semua manusia. Bila sebut manusia, tak kiralah awak tu agama Islam ke, agama bukan Islam ke, awak orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Dayak ke, semua akan ada perasaan kalau diberi 2 lembah emas, nescaya dia akan minta nombor 3. Allah. Bila ada perasaan tamak, maka akan datanglah perasaan dengki. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, apa pasal kata Mamu tadi, kita tengok orang lain naik berjaya, kita jadi nak dengki sama dia. Sebab apa? Sebab kita tamak. Tamak. Kalau kita ada perasaan redha, saya redha dengan kejayaan sahabat saya. Habis, kita potong terus perasaan dengki itu. Tapi bila kita tak redha, kita stres kawan kita berjaya, kenapa? Itu sebabnya saya selalu letak dalam diri saya. Saya kata, kenapa aku nak dengki dengan kejayaan orang lain? Nah, tengok, Alhamdulillah tuan-tuan. Kadang-kadang saya fikir, ya Allah, Allah bagi rezeki kat saya ni, da'i. Daripada tahun 2008 sampai sekarang 2000 berapa? 2020. 20 nak masuk 21 dah. Tiap-tiap bulan tanyalah ustaz. Masya-Allah. Duk fikir, dia kata, ya Allah, daripada tahun 2008 sampai lah. 12. Daripada duk sorang-sorang, Berdua. sorang-sorang balik, lepas tu sorang-sorang lagi, habis berapa kitab dah. Masya-Allah. Daripada fake mana haji, lepas tu pergi kepada fake macam fake. Tapi Alhamdulillah, Allah buka lagi rezeki. Apa pasal? Sebab kita selalu fikir, aku kena lahirkan generasi baru. Da'i. Tak, lahirkan lagi. Ada dia ruang kosong, kita bagi ni muka baru, bagi muka baru. Orang akan ingat kata, tak boleh, kena ingat ustaz kita, guru kita, abang kita, senior kita. Jadi kita akhirnya jadi kongsi nikmat. Nampak tak? Maknanya Allah itu tak sia-siakan bila kita ada hati baik. Tu ada orang tanya saya, dia kata, macam mana ustaz ni kata, duk kekal lagi dalam TV, kata orang lain semua dah hilang dah apa semua dah. Tapi kita kata tak ada, positif. Baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik sangka dengan manusia. Kita sentiasa tolong orang, Allah akan tolong kita balik.
kita buka rezeki orang, Allah buka rezeki kita. Betul tak? Betul. Jangan duk fikir jangan duk fikir nak dengki kat orang, nak hasad kat orang. Percayalah, bila awak hasad kat orang, habis Allah tutup pintu-pintu rezeki. Allah. Sebab apa? Kamu akan ramai musuh. Tak? Kamu tidak akan ada orang nak bantu. Bila dah ramai musuh, siapa nak bantu? Nombor 3, kamu akan keseorangan. Itu sebabnya yadullah ma'al jamaah. Allah, keberkatan yang Allah ada tu, yang ada dengan Allah tu akan Allah bagi kepada orang yang hidup berjemaah. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan kena jauh daripada perasaan hasad, kerana sifat kita itu akan nak buat benda hasad dan kita kena lawan dan cuba sedaya upaya untuk cari positif dalam hidup. InsyaAllah kita tidak akan jadi orang yang hasad, dengki kepada nikmat orang lain. InsyaAllah. Jadi Ustaz tu dah kongsikan kepada kita antara impaknya sekiranya kita berdengki dengan orang, kita akan mencipta ramai musuh. Yang keduanya, bila mana kita dah ada ramai musuh, tidak ada bantuan. Dan yang seterusnya, bila mana dah tidak ada bantuan, kita akan hidup keseorangan. Satu analogi yang cukup cantik daripada yang berbahagia doktor kita pada pagi ini. Jadi, hindarilah rasa berhasad dengki. Jadi, sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Mamu Hanifah kita seperti tadi. Kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada Facebook Tanyalah Ustaz. Daripada Puan Lela Ella. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalannya, apakah hasad dengki pada orang lain di dalam hatinya sahaja, tetapi tiada niat untuk melakukan kejahatan terhadap orang tersebut? Namun di dalam masa yang sama cuba untuk menghapuskan perasaan hasad dengki itu. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi doktor, dia ada 3 benda di sini. Yang pertama sekali, dia ada rasa hasad dengki. Tapi yang keduanya, dia tak terasa nak khianat pada orang dengan hasad dengki. Yang ketiganya, dia berusaha untuk menghindari pada rasa dengki tersebut. Bagaimana pandangan doktor? Silakan. Rahmatnya Allah kepada kita. Apa yang lintas dalam hati tak berdosa lagi. Apa yang dilintaskan dalam hati nak buat jahat kat orang, nak buat tak elok kat orang, dengki kat orang, Allah tak ambil lagi dosa. Tak charge lagi. Maksudnya tak charge lagi. Sebab apa? Hang tak buat. Rahmat Allah. Tapi rahmat Allah kepada kita, niat nak buat baik. Semalam tidur saya kata, esok nak belanja orang makan. Niat nak belanja orang makan, pahala dah. Allahu akbar. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Niat tu Allah dah ambil dah. Oh, hebat tuan-tuan. Esok insya-Allah pergi pejabat nak belanja orang makan nasi. Dah dapat pahala. Walaupun esok pagi lupa, tak sempat, sibuk sangat mesyuarat sana sini, tak sempat nak belanja orang. Percayalah, awak dah dapat pahala dah satu. Tapi dosa tak lagi. Saya ni niat dengki ke orang dah. Esok ni aku, alamak, menyampah betul budak da'i ni kata. Allah. Tak ada orang lain kau. Menyampah betul lah, aku dengki betul dengan dia. Asyik muka dia je. Contoh lah. Dalam hati lah. Bila datang, sayang. Bila datang, bersalam-salaman. Sekarang PKP tak boleh salam. Tumbuk je. Tapi nak beritahu, datang okey. Saya tak buat apa-apa kat da'i, tak menjatuhkan da'i, tak merosakkan da'i, tak buat apa-apa. Maka tuan-tuan, tak dosa pun. Cuma perasaan dalam hati itu ada. Saya tutup apa yang ada dalam hati itu dengan memikirkan kebaikan orang itu. Bila datang cerita tentang kebaikan da'i, lepas tu saya melihat apa yang ada pada da'i yang baru nak hidup, perlukan kepada ma'isyah, iaitu kehidupan yang baru, perlukan pendapatan. Saya tutup dengan positif. Saya kata budak macam ni mesti diteruskan dengan program-program. Tadi kan saya sebut kan tadi awal-awal kan, kita kena ada wujudkan satu program khas untuk da'i. Biarlah pokok da'i ni bagi apa? Bagi tazkirah pendek, motivasi pagi kan. Jadi itu dipanggil projek. Pembukaan rezeki. Mana tahu TV3 terbuka hati orang atas. Dia kata betul juga, kita dah lama tak ada motivasi pagi ni. Zaman-zaman Covid ni kita kena ada motivasi. Jadi bagilah ini budak-budak muda yang fresh, ada idea muda. Saya pun nak belajar. Jadi saya tutup dengan kebaikan. Percayalah tuan-tuan puan-puan, rezeki Allah akan buka untuk kita semua. Maka kita tak akan berdosa dengan apa yang ada dalam hati, sebab kita dah tutup dengan perbuatan yang baik, kita tutup dengan niat yang baik, kita tutup dengan
segala usaha-usaha ke arah kebaikan. Selagi mana tidak ada tindakan yang merosakkan, maka kita takkan dapat dosa. Itu hebatnya Allah Taala. Yang baik niat dia dapat pahala dah. Kalau buat 2 pahala. Kalau dosa ni niat tak dapat pahala lagi, buat pun dapat dosa. Jadi maknanya mudahnya dapat pahala daripada dapat dosa. Mudahnya dapat pahala daripada dapat dosa. Tapi kenapa masih lagi ramai daripada kita memilih untuk melakukan dosa? Jadi jom sama-sama kita hindari penyakit hasad dengki ini. Mudah-mudahan kita terlindung daripada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih kepada persoalan berikutnya daripada saudari Syuhadah Rosli. Assalamualaikum Profesor, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah kita dibolehkan untuk tidak berhubung dengan seseorang andai itu usaha dari pihak kita untuk mengelak dari mempunyai hasad dengki terhadapnya? Atau itu dikira kita sendiri yang mempunyai masalah hati? Mohon pencerahan, terima kasih. Tapi untuk jawapannya tu, doktor, kita nak tunggu dahulu. Jadi kalau nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan, berbual, mencari jawapan berkaitan dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, perasaan hasad dengki, iaitu menerusi pengajian hadis kita. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan seperti biasalah untuk menghubungi seterus di talian yang tertera di kaca televisyen pada pagi ini. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat pada pagi tadi, sebentar tadi, kita telah menerima satu soalan daripada saudari Syuhadah Rosli yang bertanyakan berkaitan dengan dia mengambil satu inisiatif tidak berhubung dengan seseorang itu sebabkan untuk menghindari daripada sifat ataupun rasa dengki terhadap seorang tersebut. Ustaz, boleh juga kita kaitkan juga dengan pada saat sekarang ni banyak berlaku di kalangan ahli keluarga, di mana ada di kalangan adik-beradik tidak mahu berhubung satu sama lain disebabkan oleh ada perasaan hasad dengki. Apakah yang Islam ajar kepada kita berkaitan dengan hal ini, doktor? Silakan. Okey. Dia ada 2 perkara sih. Yang pertama, dia cuba untuk tidak berhubung dengan orang berhasad dengki. Kita kena faham, tuan-tuan puan-puan, hasad dengki ini datang daripada mana? Daripada hati, daripada telinga, daripada mata. Dan ia melibatkan juga environment. Sesiapa yang ada di sekeliling kita tu juga. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, maka baiklah jawabnya. Contoh, kan? Saya berkawan dengan orang baik macam Da'i, saya jadi baik. Tapi kalau saya berkawan dengan orang yang hasad dengki, kalau jumpa ada negatif, maka dia tidak akan berjaya. Dia akan jadi negatif juga orang dia. Itu sebab saya suka macam sembang dengan Prof Datuk Dr. Muhaya. Sangat positif. Bila kita sembang dia positif je, tak ada langsung negatif. Lepas tu sembang dengan siapa lagi? Macam-macam orang. Kalau kita sembang dengan orang baik, tuan-tuan, positif selalu. Positif selalu. Baik. Tak ada benda yang tak baik. Semua baik. Ada tu hikmah tu. Sikit-sikit ada tu hikmah Tuhan bagi. Ada tu. Bila positif, kita berkawan dengan orang positif, kita akan jadi positif. Dan saya alhamdulillah, saya memang tak suka orang kata apa, nak berkawan dengan orang negatif ni. Duduk dengan orang negatif, kita jadi tak boleh lah. Dia tak masuk. Silat bulan saya akan nasihat, saya akan bagi tazkirah khas kali. Masya-Allah. Kalau jenis bagi sikit-sikit tak betul. Cuba tengok kepada satu situasi yang lain. Nampak tak? Allah nak ajar sesuatu tu. Nampak? Kalau kita nampakkan satu benda tu kecil tu, kita nak marah kat satu benda, kita takkan berjaya. Kita kena cari solution. Cari jalan penyelesaian. Bukannya kita ini duk
mengomen, bercakap, menghina, memburukkan orang, itu semua negatif. Jadi oleh sebab itu, bagus sahabat kita tadi, dia cuba cari orang-orang yang baik untuk dia berkawan dan tinggalkan orang yang tidak baik. Kalau dia mampu untuk dekat dengan orang yang tak baik tadi untuk berdakwah, okey. Maksudnya dia jadi golongan apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia mengajak orang melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dia boleh berdakwah dengan tegas. Okeylah. Tapi kalau dia tak mampu, dia kata kalau aku ikut duduk dengan dia ni, setiap bulan dengan aku jalan, dia kata. Kalau macam tu, baik tak payah. Dan Nabi pun pesan, berkawanlah dengan orang yang baik. Kasahibil miski, macam orang yang orang apa? Jual minyak wangi. Kita tak kawan, tak beli minyak wangi pun kita akan jadi bau wangi sama macam dia. Kalau kita kawan dengan sahibil kir, orang busuk, orang yang kotor, orang tu, kita pun ada bau juga. Duduk tepi dia pun bau. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, cuba cari rakan taulan yang baik. Dipanggil musahabatul ulama, berkawan dengan orang-orang yang bijak pandai. Tak kiralah ustaz ke, bukan ustaz ke, saya berkawan dengan pakar bedah. Saya tahu tentang pembedahan. Saya kawan dengan pakar jantung. Saya tahu tentang jantung. Saya berkawan dengan pakar kelawar. Saya akan tahu tentang kelawar. Saya berkawan dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama. Saya dapat ilmu. Ya Allah, al-hikmah dalatul mu'min. Bila kita berkawan dengan orang baik, orang yang ada ilmu, pengetahuan yang tinggi, kita juga akan dapat ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu perkara. Yang kedua, kenapa adik-beradik pun ada perasaan hasad dengki? Sampai tak bertegur siapa? Tak bolehlah macam tu. Kenapa kita ni adik-beradik jadi ada hasad dengki? Kerana kita ada perasaan tadi lah. Perasaan nak kata kita yang terbaik, kitalah adik-beradik yang paling berjaya, kitalah adik-beradik yang gitu gini dan semacam-macam lagi. Bila ada perasaan tak bagus dalam hati, kita akan jadi dengki, hasad kepada adik-beradik kita. Itu pun akan merosakkan kita. Jadi oleh sebab itu, kalau adik-beradik pun kita dengki, macam mana kita dengan orang lain? Jangan sekali-kali kita ada perasaan tersebut. Ada perasaan tersebut, percayalah, orang macam ni tidak akan berjaya. Takkan berjaya. Dia nak berjaya ni, dia kena berlawan secara sihat. Satu lagi yang kita kena ingat, ada perasaan macam dia dengki kat orang, dia tengok orang tu, dia nak buat dapat sama macam tu. Dia nak berjaya juga macam tu. Itu dipanggil ghibtah. Kena perjelas tu. Dia tak panggil hasad baik. Ada orang kata hasad yang hasad yang dibenarkan. Dia tak ada hasad yang dibenarkan. Dia panggil ghibtah. Gunakan perkataan yang betul. Hasad semua tak elok. Ghibtah itu dibenarkan. Biar kita membudayakan istilah Islam dalam kehidupan kita, itu bagus. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan itu menjadi perbincangan kepada kita dan juga untuk kita sama-sama memperbaiki perkataan yang kita keluarkan. Jangan lagi kita menggunakan hasad yang baik, tetapi kita menggunakanlah perkataan ghibtah seperti mana yang telah digariskan oleh Al-Fadil yang berbahagia doktor kita pada pagi ini. Jadi sidang penonton sekalian, apa yang kita dapat ambil daripada apa yang dijelaskan oleh doktor adalah kita perlulah berkawan dengan orang yang baik. Nescaya kelak kita juga akan turut menjadi baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada Facebook kita, daripada Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum doktor dan dai yang berada dalam redha ilahi. Apakah hukum jika seseorang itu ada kawan yang ada sifat hasad dengki terhadapnya dan dia pula menyindir kawan yang ada hasad dengki itu di media sosial tanpa menyebut namanya? Mohon perkongsian ilmu Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Tapi sebelum kita jawab persoalan ni, doktor, kita nak meraihkan dahulu pemanggil kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Datuk dan semua warga kerja TV3 dan TV9, semoga semua di dalam rahmat Allah. Amin. Rabbal alamin. Apa khabar Tuan Ismail? Begini saya tanya Datuk. Silakan. Okey, bagaimanakah cara yang diajar di dalam Islam jika kita berhadapan dengan situasi orang yang ada sifat-sifat hasad dengki ini? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nampaknya doktor kebetulan soalannya sama dengan soalan yang ditanyakan oleh Puan Laila Dila Rosa berkaitan dengan bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang memiliki hasad dengki yang cukup kuat ni. Kadang-kadang berdengki dengan kita sendiri, tapi kita mungkin nak menasihati dan sebagainya. Silakan doktor. Okey. Bagaimana kita nak menghadapi orang-orang yang kuat hasad ni? Kallimun nas hasba uqulihim. Kita bercakap dengan orang tu ikut dia punya mental. Mentality dia. Kalau dia ni jenis orang yang kuat hasad,
kita kena ajar dia macam mana dan bagaimana hasad itu boleh merosakkan dia. Bila kita dia kata dia ni kita tahu dah kaki kuat sangat hasad, dengki kat orang sangat tu. Kita pun cakap kat dia, pertama, apa yang awak dapat daripada hasad ni? Adakah awak akan kaya disebabkan awak dia hasad macam ni? Pertama, tidak. Pastinya tidak. Dia hasad-hasad ni tak ada apa pun. Orang duk berhasad-hasad ni tak ada pun. Dia panggil macam tin kosong. Sembang kencang. Orang panggil sembang kari. Sembang kari. Oh, sembang kari. Macam makan kari. Sedap. Dia sembang kari dia panggil. Pokok boleh terbang, bang. Pokok boleh terbang. Tak ada apa pun. Sembang kari dia panggil mereka ni. Jadi oleh sebab itu, kita cakap ke dia, bila kita berhadapan dengan orang yang kuat hasad ni, pertama sekali kita kena kuat semangat dan kita kena mental kita kena kuat daripada dia. Kalau tidak, kita akan termakan dengan dia. So kita kena kuat mental. Pertama sekali saya tanya awak, apa faedah awak dengki kat orang tu? Satu. Nombor dua, buktikan kepada dia dengan fakta. Jangan auta. Buktikan dengan fakta bahawa orang yang hasad dengki ni berjaya. Tak ada berjaya je. Sebab itu bukti menunjukkan orang yang hasad dengki ni Allah tutup pintu rezeki, kawan pun tak ramai, tak ada orang nak tolong dia, orang menyampah dengan dia, orang tak nak kawan dengan dia. Sebab orang hasad dengki ni, kau buat baik pun dia akan kata tak baik. Kalau kau buat tak baik, lagilah dia hinanya. Begitulah manusia ni, betul tak? Tu sebabnya kita ni tuan-tuan, jangan hasad dengki kau orang. Jangan hasad dengki. Kita kena bantu orang, tolong orang. Ini benda-benda yang kita kena ajar. So kita kena cakap kat dia, buktikan orang yang hasad dengki ni berjaya. InsyaAllah tidak ada. Sebab itu janji Nabi SAW, janji Allah Ta'ala. Kalau berjaya pun hati tak senang. Apa faedahnya? Dia kaya tapi hati tak senang. Tak berjaya juga. Dia tak berjaya jugalah. Orang berjaya ni hati senang. Duit banyak, hati senang. Tolong orang, ramai kawan. Itu baru berjaya. Nampak tak? Nombor 3, kita nak berhadapan dengan orang tu, nasihat dia di penghujung perbualan ataupun penghujung perbicaraan. Sebab itu, ad-din nasihat. Kalau kita boleh bagi tahu, saya nasihatkan, jangan dengki ke orang. Bila kita dengki ke orang, kita tak akan dapat apa-apa. Kerugian, bahkan kerugian demi kerugian yang kita akan dapat. Kenapa kita nak dengki ke orang? Orang tu berjaya, kita kata kat dia, dia tu naik pangkat tu sebab bodek. Nampak? Lepas tu, dia ni bodek pun tak naik. Nampak tak? Habis cara bodek tak naik-naik juga. Maksudnya, kamu ni kadang-kadang kena muhasabah. Kenapa tak naik pangkat? Kenapa itu? Kenapa ini? Semua kita kena muhasabah. Ada orang dia naik pangkat sekali temu juga ya. Naik pangkat. Muhasabah, kenapa dia boleh naik pangkat? Orang cakap macam-macam, kata dia ni tak layak naik pangkat gini. Tapi dia hati senang. Boleh pergi masjid macam biasa. Ramai kawan. Ada masalah, orang tolong. Jadi kita nak kata dia jahat. Awak yang tak apa-apa nak baik kan. Bila kita tak naik pangkat, kita pula temu juga 5-6 kali tak lepas-lepas. Muhasabah, kenapa aku tak naik pangkat? Apa masalah aku? Kenapa? Ada masalah pada mulut ke? Ada masalah pada perwatakan ke? Ada masalah pada... Semua tu dia penting. Kita bermuhasabah atas apa yang kita lakukan. Ini tak. Kita nak cari salah orang, kita nak dengki ke orang, kita tak akan dapat berjaya. Jadi oleh sebab itu, kena sentiasa nasihat. Jadi 3 perkara itu akan menyebabkan kita berjaya menarik orang untuk insaf daripada perasaan hasad dan dengki. InsyaAllah doktor. Jadi saya kongsikan kembali apa yang dikatakan oleh doktor, iaitu cara untuk kita nak berhadapan dengan orang yang memiliki hasad dengki. Yang pertama sekali, bercakap mengikut mentaliti dengan orang yang kita nak nasihati. Yang keduanya adalah kita berkata-kata dengan fakta, bukan auta. Dan yang ketiganya adalah nasihat tersebut biarlah kita letakkan di hujung bicara. Mudah-mudahan membantu kita dalam menasihati sahabat kita tersebut. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya. Tetapi persoalan ini juga eksklusif, iaitu daripada pemanggil kita di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa talian? Siapa talian? Saya Sabri bin Kuluk Ismail daripada Damansara Damai. Ya, Tuan Sabri kita, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Silakan Tuan Sabri dengan persoalan pada pagi ini, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum Datuk Izhar. Baik, Waalaikumsalam. Okey, Datuk macam ni Datuk. Saya sekarang ni saya nak uraikan satu kemuskilan lah. Kayaknya kita terpaksa berkawan dengan orang yang berhasad dengki. Ini terpaksa tu. Contohnya macam saya ni umur kat 60 dah. Jadi bila turun ke bawah kita nak ngetek,
Kawan yang tu juga yang kecil dia jumpa. Jadi persembangan tu tak ada ke arah lain. Banyak menjuruskan ke arah macam masak dengki lah. Betul saya nak agak betul. InsyaAllah. Boleh insyaAllah Tuan Sabri. Terima kasih dengan soalan. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu soalan cukup menarik. Yang ni dalam konteks terpaksa. Sebab apa? Kawan mengetih. Ustaz, silakan. Saya tertarik bila dia kata bila keluar turun bawah minum kedai mamak ke apa, itu juga kawan juga datang. Itu juga kawan juga datang. Orang lain tak ada. Sebab dia suka kawan dengan kita. Ingat Allah sebut dalam Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Jangan kamu ingat aku jadikan segala-gala benda itu sia-sia. Macam Haji ni Allah bagi rezeki kat Haji tau. Dapat duduk dengan orang macam tu. Maksudnya orang yang hasad dengki ni dia suka lepak dengan Haji. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi rezeki kat Haji, dakwah orang tu. Tengok positif. Allah nak bagi rezeki, Haji membagi nasihat kepada orang tu. Ad-dinun nasihah. Agama itu mesti kena bagi nasihat. Bukan senang nak bagi nasihat ke orang ni. Kita nak nasihat ke orang kalau ikutkan pandangan para ulama, antaranya Abdul Karim Zaidan, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Fiqhud Da'wah. Dia kata apa? Kita kena dekat dengan orang tu dulu. Kita nak nasihat, kata saya nak nasihat seorang artis. Contoh, dia buat benda tak elok. Saya nak nasihat, dia tak boleh nasihat buka depan khalayak ramai, masuk dalam Facebook, Instagram, kita berlawan sama-sama. Buat apa? Kita kena kawan dengan orang tu dulu. Sekarang ni Haji tak payah nak berkawan. Memang orang tu nak kawan Haji. Senang. Dah, satu masalah selesai. Nombor dua, masa itulah Haji menggunakan segala ilmu yang Haji ada. Duk tengok Tanyalah Ustaz tiap-tiap pagi. Dengan ilmu yang kita belajar dekat Tanyalah Ustaz tu, TV3 tu, kita apply dalam dakwah kita. Kita pun cakap, Mat, aku tengok kau ni Mat, kita ni duk minum dah lama dah. Dekat 2-3 tahun aku minum dengan kau. Aku nampak kau ni daripada dulu sama je. Duk dengki ke orang tu, dengki ke orang ni. Apa lagi kita dapat? Bagi hadis pula. Balik pada tadi tu. Nasihat kat dia. Apa yang kau dapat? Apa keuntungan kau dapat? Kita dapat dosa ni. Hang cakap dapat dosa, aku dengar dapat dosa. Tapi aku dah nampak sekarang ni tak boleh dah. Kita ni tak nak dosa-dosa ni. Kita pun umur 60 dah. Nah, jadi walaupun aku 60, dekat-dekat 60, engkau baru masuk 50-an, tapi jangan ingat aku mati dulu. Betul. Silap bulan, engkau jalan dulu. Nampak tak? Jadi oleh sebab itu kita boleh menggunakan peluang yang ada, ruang yang ada untuk nasihat orang ini agar dia jadi orang yang baik. Kalau dia berjaya jadi orang baik, Allahu Akbar, betapa besarnya pahala saudara yang berjaya menarik kawan-kawan yang hasad dengki kepada perasaan yang baik, perasaan yang mulia yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doktor, bagaimana kalau keadaan dia cuma sekadar mendengar saja? Dia mendengar saja apa yang kawan tu duk berhasad dengki, tapi walaupun dia tak buat apa. Dia kena ingat, bila orang yang melakukan maksiat, kita redha dengan maksiat tersebut, dia sama macam orang tu. Dia tak hasad dengki, tapi dengar orang duk hasad dengki, dia dengar dan dia tak buat apa-apa, dia termasuk daripada orang yang juga turut meredai perbuatan hasad dengki. Itu sebab Imam Al-Ghazali dia pesan kita sama ada kita tegur, kalau tak mampu tegur, angkat punggung, jalan. Gitu. Tapi Haji jangan jalan sebab orang tu suka kawan Haji. Teruskan berkawan dengan orang tersebut dan dakwahlah dia. InsyaAllah saya doakan Haji kuat. InsyaAllah semangat untuk mengajak orang ke arah kebaikan. InsyaAllah satu nasihat yang baik daripada doktor kita, iaitu dan juga Haji Sabri juga boleh juga menggunakan tips yang dikongsikan tadi oleh doktor berkaitan dengan 3 langkah untuk kita bersama dengan orang-orang ataupun menasihati mereka yang berhasad dengki. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, doktor, kita sudah pun ingin melabuhkan tirai kita bersiaran di TV3 pada pagi ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan eksklusif 30 minit menerusi TV9. Jom sama-sama kita beralih siaran. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana setia masih lagi bersama dengan kami pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita, dan dengan asbab pertemuan kita di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton sekalian, terima kasih kerana memilih rancangan Tanyalah Ustaz sebagai salah satu platform untuk kita sama-sama tambahkan ilmu, dan diharapkan dengan ilmu yang kita dapat daripada rancangan ini dan mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, seterusnya kita menyebar luaskan ilmu yang kita dapat ini. Mudah-mudahan ianya juga mampu untuk menjadi penjana saham pahala buat kita bersama, sehingga mana kita mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tersenyum riang, insya-Allah. Jadi kepada sidang penonton sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan hasad dengki, iaitu menerusi pengajian hadis kita pada pagi ini. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang penonton sekalian. Dan kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, ada sahabat-sahabat kita daripada Singapura, daripada Indonesia, terima kasih kerana memilih untuk menyaksi dan menonton rancangan pada pagi ini. Dan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, jangan diajukan menerusi ruangan di live Facebook tersebut, tetapi gunakanlah platform-platform yang telah pun kami sediakan, iaitu menerusi talian bebas tool, iaitu 1800-881677, ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 0111233480, ataupun boleh terus ke laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Nampak gambar poster saya dengan Al-Fadhil yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif kita. Boleh untuk bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini menerusi ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, Doktor, tanpa membuang masa lagi, kita nak beralih dengan persoalan berikutnya menerusi Facebook kita, iaitu daripada Puan Zai Hasrah. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, apakah masih berdosa seseorang yang banyak difitnah dan dikhianati semasa bekerja suatu ketika dahulu masih lagi teringat dan terkesan sehingga ke hari ini walaupun sudah bermaafan? Maksudnya Ustaz, dia ni dah dikhianati tetapi kadang-kadang rasa geram, rasa berdengki dengan orang tu masih ada. Adakah dimaafkan? Apakah pandangan Islam berkaitan dengan hal ini? Silakan Doktor. Sifat hati ia satu sifat yang sukar untuk kita lupakan apa yang orang dah buat kat kita. Itu sifat manusia. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kita tak boleh nak kata senang-senang, tak boleh. Hati, bila melibatkan hati, dia melekat tau. Jadi menyebabkan orang tu nak tinggalkan, nak lupakan tu sangat susah. Walau bagaimanapun, Islam menyuruh kita untuk sentiasa berusaha ke arah yang lebih baik. Tinggalkan yang keruh, ambil yang jernih. Jadi kalau boleh, walaupun orang tu dah buat dosa kepada kita, telah fitnah kita, dah buat macam-macam ke kita, percayalah, orang yang paling teruk di fitnah adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi terima semua fitnah itu dan menganggap itu satu kezaliman ke atasnya. Dan akhirnya orang-orang yang fitnah menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan akhirnya sahabat-sahabat ini masuk Islam. Bila masuk Islam, mereka menjadi sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Macam Hindun, macam Abu Sufyan, macam siapa lagi? Umar bin Khattab, yang asalnya nak bunuh Nabi tu. Pergi rumah Nabi nak bunuh Nabi. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hati itu bertukar menjadi orang yang paling dicintai, orang yang paling dia sayang adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebabnya kalau kita boleh memaafkan, maka kita adalah orang yang hebat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengampun, Allah maafkan kita atas apa dosa yang kita buat, Allah tak ingat pun kat kita atas dosa kita setelah kita bertaubat, maka kenapa kita nak ingat dosa-dosa orang sampai kita tak boleh nak lupakan dan akhirnya kita hidup tak tenang. Itu sebabnya untuk mencari ketenangan, pertama, maafkan segala dosa-dosa orang lain. Kita pun mudah masuk syurga. Memang ada riwayat, orang yang memaafkan, seorang sahabat, dia maafkan setiap orang.
setiap kali nak tidur malam, Nabi SAW menyifatkan orang ini dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, sentiasa menganggap setiap ujian, setiap fitnah yang datang kat kita, setiap pancaroba yang datang kat kita, anggaplah kita dizalimi. Doa al-mazlum la yurad. Kena ingat, bila kita dizalimi, kita minta dengan Allah, Allah tak tolong. Allah tak tinggal, tak tolak kita punya doa. Doa orang yang dizalimi, kita dizalimi ni. Orang fitnah saya, orang dengki kat saya, orang hasad kat saya. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolonglah ya Allah. Kau jagalah aku ya Allah. Kekalkan aku dengan apa yang aku ada, tambahkan lagi ya Allah. Akhirnya Allah akan tenang. Allah akan bagi kat kita, Allah akan permudahkan urusan kita. Sebab apa? Doa kita tu, doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, terus berusaha. Berusaha penting. Orang dengki kat kita, memang kita kalau fikir depa habis, tak selesai masalah. Apa yang perlu kita buat? Kita kena terus berusaha maju ke hadapan. Moving forward. Kita tengok ke depan. Jangan tengok ke belakang. Bila tengok ke belakang, kita akan jadi teringat bila. Itu sebabnya Allah bagi nikmat kat kita ni pelupa. Kalaulah Allah ingatkan semua detik, nescaya kita tak boleh hidup. Betul tu. Kita akan ingat sekecil-kecil benda yang orang buat jahat kat kita, kita akan ingat. Tapi itu Allah bagi lupa. Allah lupakan kita aksiden. Perasan tak? Allah bagi kita nikmat. Bila aksiden je ataupun bila berlaku, kita bila jatuh, contoh jatuh bertebak-tebak, kita tak ingat tau. Macam mana jatuh? Awak aku jatuh. Jatuh. Aksiden. Saya pernah aksiden. Saya tak ingat apa yang berlaku sebelum berlakunya aksiden. Allah bagi lupa. Tu hebatnya Allah Ta'ala. Dia bagi kita dipelupa. Kalaulah Allah bagi kita ingat semua benda, habis. Kita jadi tak boleh maafkan orang, kita jadi benci ke orang, tak mau berkawan dengan orang, dan kita akan jadi orang yang zalim. Na'udzubillah. Jadi oleh sebab itu kita ini kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi. InsyaAllah kita akan jadi orang yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan memberikan salah satu intipati buat kita bersama untuk sentiasa memaafkan orang lain, insyaAllah. Jadi Ustaz, sebenarnya kita sekarang ni ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan juga Datuk Izhar Arif Mat Kasim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Baik, alhamdulillah. Ini sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat, no? Alhamdulillah sihat macam tu lah. silakan Tuan Haji Omar. Soalan saya begini Datuk ya. Penyakit hasad dengki ataupun PhD ini bukan ijazah. Ini satu penyakit yang tak elok lah, penyakit hasad dengki ini. Jadi di segi Arab, bahasa Arab disebut, kalau silap minta Datuk betulkan ya. Di segi bahasa Arab disebut hasad, dalam bahasa Melayu disebut dengki, satu makna yang serupa lah, hasad dan dengki ini. Jadi soalan saya begini Datuk. Kadang-kadang kita ini bukanlah nak dengki sangat ke kawan-kawan yang rapat dengan kita, kerja sama kita dah 30 tahun dah kerja, tapi dia dapat kemudahan yang banyak lah. Contohnya dia ada kereta baru, rumah besar. Kita ni daripada dulu macam tu lah, dia takut lama juga Datuk. Perasaan buruk sangka ini Datuk, adakah perasaan buruk sangka ini dikategorikan sebagai hasad juga ke? Kok dia kata dalam hati tu dia dapat beli rumah besar tu, kok dia dapat duit rumah meja kot. Jadi dia berperasaan macam tu Datuk. Adakah ini juga dikira dengki ke? Ataupun hasad dengki ini ke Datuk? Ataupun bagaimana Datuk berprasangka buruk ini Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan cukup berkualiti kepada Tuan Haji Omar kita seperti biasa. Jadi doktor, berbalik dengan persoalan, apakah perbezaan di antara hasad dengki dengan buruk sangka, ataupun kedua-duanya ni adalah perkara yang sama? Silakan doktor. Buruk sangka adalah anak kepada hasad. Adik-beradik kepada buruk sangka adalah al-bukhlu, kebakhilan. Bila kita ada hasad dengki, ya, akan lahirlah di bawah itu dinamakan buruk sangka. Kenapa kita tak sedar hati? Yang dimaksudkan dengan hasad ni iaitu mempunyai tamanna zawal an-ni'am min sahibil mahsud ataupun minal mahsud. Kita ni ada perasaan kalau boleh nikmat yang ada pada orang tu ditarik. Itu hasad. Satu. Nombor dua, untuk tenangkan hasad tu, untuk happykan dia lagi, untuk meyakinkan lagi,
kehasadatannya tu, maka dia akan kata apa? Dia ni kaya sebab apa? Rasuah. Masya-Allah. Dia ni naik pangkat sebab apa? Sebab bodek. Tengok dia nak tu dia melahirkan. Daripada hasad dia melahirkan orang yang buruk sangka. Su'uzzon. Sedangkan Allah larang kita buruk sangka kepada seseorang. Allah larang kita buruk sangka kepada Allah. Nampak tak? Daripada hasad dia turun kepada buruk sangka. Daripada buruk sangka itu dia akan jadi nombor 3. Al-bukhlu. Bakhil. Dia ada nikmat tapi dia kedekut. Dia kedekut dengan nikmat yang dia ada. Dia nak orang lain tak dapat apa yang dia dapat. Tapi apa yang dia ada dia tak nak kongsi. Maka orang macam ni tidak akan berjaya dalam hidup. Orang kata ustaz takkan berjaya. Ada yang berjaya. Ya Allah, dia berjaya. Nampak zahirnya kaya tapi cuba tengok adakah dia tenang. Dia pun bila dia hasad kat orang, ada lagi orang yang hasad kat dia. Betul. Nampak tak? Sebab manusia ini akan hidup dalam lingkungan dia. Orang dia berkawan dengan orang hasad, dia akan jadi orang yang hasad. Kalau dia duduk dalam lingkungan orang yang hasad, dia akan jadi orang yang hasad. Kalau dia ni suka hasad kat orang, orang akan hasad kat dia. Kama tadinu tudan. Sampai bila pun tak Sampai bila tak selesai. Tapi kalau kamu baik dengan orang baik, kamu sentiasa mendekati orang baik, doa orang itu akan sentiasa dengan kita, Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Itu yang paling penting. Allahu Akbar. Jadi buruk sangka adalah anak kepada hasad dengki, dan yang lebih teruk daripada buruk sangka itu akan melahirkan perasaan bakhil, kedekut dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada ketiga-tiga penyakit tersebut. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan kupas dan cari jawapannya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sebentar saja lagi. Pagi-pagi minum kopi, Tanyalah Ustaz tetap di hati. Jadi sedang betul sekalian, Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sedang betul sekalian, sebenarnya kita sudah pun berada dalam segmen yang terakhir pada pagi ini. Masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan hasad dengki, iaitu menerusi pengajian hadis kita pada hari ini. Alhamdulillah dalam tempoh hampir 2 jam kita bersiar langsung pada pagi ini, banyak input-input yang baru, ilmu-ilmu berkaitan dengan hasad dengki yang telah pun kita perolehi. Mudah-mudahan dengan ilmu berkaitan dengan hasad dengki ini mampu untuk menjauhkan, seterusnya membunuh terus perasaan hasad dengki ini daripada hati-hati kita, kerana ianya memberikan impak dan juga banyak kesan-kesan buruk buat diri kita, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, Ustaz, Doktor, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada aplikasi WhatsApp kita. Assalamualaikum Doktor dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah pengajaran yang kita boleh dapati dari sifat dengki dalam kisah anak-anak Nabi Allah Yaqub, iaitu Nabi Yusuf AS bersama abang-abangnya yang mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi akibat cemburu kerana lebih disayangi oleh ayah mereka? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih daripada Kak Sal. Silakan Doktor. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hasad dengki adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, anak Nabi Yaqub alaihi salam? Tuan-tuan dan puan, apa yang kita boleh ambil iaitu pengajaran daripada hasad dengki. Bila ada perasaan hasad dengki, dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan luar jangkaan. Kita sanggup mensihir orang sampai mati. Itu sebab kena beringat, ada setengah orang dalam masyarakat ni, dia sihir orang sampai meninggal dunia. Allah. Itu kena ingat. Jangan sampai buat benda-benda yang pelik-pelik gitu. Hukumnya haram dan berdosa. Nombor 2, bukan saja dia gunakan sihir untuk matikan orang. Bahkan ada pula yang sanggup buat macam apa yang dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yusuf AS. Tapi Allah itu maha kaya, Allah jaga Nabi Yusuf. Tapi kalau kita ni bukan Nabi dan bukan Rasul. Masuk telaga, wabillahi taufik. Yang tinggal hanya apa dia tinggal, memang tak ada apa. Maksudnya tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian,
kita akan buat luar jangkaan. Luar jangkaan, dan kita jadi orang yang tak bermoral bila kita buat perkara tersebut. Sanggup membunuh orang. Nombor 3, kita akan jadi manusia yang buat perkara sampai mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada kita. Kalau kena tangkap macam mana? Allahuakbar. Kalau kena kena hukuman macam mana? Kalau kita bunuh orang, kesan kepada kita, mudarat kepada kita, kita juga akan turut dibunuh. Hukuman mati. Kan? Mandatory. Kalau tak mandatory, kalau tak hukuman mati pun, rezeki dia lebih sikit kot, penjara seumur hidup. Apa bezanya? Sama. Semua hidup penjara dengan mati 2 kali 5, 10 je. Duduk mati, duduk dalam kubur, terkurung dalam kubur. Kalau kurung dalam penjara, lebih kurang, ya Allah, 1 hari jangan kata duduk penjara lah. Masih PKP, macam mana duduk rumah? Allahuakbar. Terketak. Saya duduk kat rumah 1 hari, duduk terkurung. Dalam tu ada dapur, dalam tu ada tempat masak, ada TV, ada internet, apa semua bagai, ada gadget. Dalam penjara bang, ya Allah, apa yang ada bang? Ada jambannya. Makanan pun bukan boleh masak, bukan boleh buat apa. Tapi nak bagi tahu, itulah kesan yang buruk bila kita buat luar daripada batas-batas manusia, batas-batas undang-undang. Hasil daripada kita melakukan hasad. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita kena ingat apabila kita ini melakukan perkara-perkara yang terlarang ataupun ada perasaan hasad dalam diri kita, kita akan jadi orang yang tidak akan tenang dalam hidup. Hidup kita akan sentiasa memikirkan apakah orang akan dengki ke aku seperti mana orang aku dengki pada orang. Ini juga akan berlaku. Wa'iyazubillah. Jadi oleh sebab itu kita kena berubah. Cari jalan untuk berubah. Cari jalan untuk jadi yang baik. Cari jalan untuk menasihati dan bermuhasabah diri. InsyaAllah kita akan berubah jadi yang lebih baik. InsyaAllah. Dua benda ataupun perkara ataupun pengajaran yang kita mampu ambil daripada kisah Nabi Yusuf AS dan juga adik-beradiknya. InsyaAllah. Jadi doktor, kita perasaan ni ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Rohani ke? Ya, saya Siti Rohani dari Banting. Alhamdulillah. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan pagi ini. Soalan saya ni kaum wanita lah kepada kaum-kaum wanita yang pandai masak, pandai buat lauk, pandai buat kuih. Tapi bila kita tanya resepinya nak belajar lah. Dia bagi resepi tu tapi salah caranya. Suka tanya salah. Jadi kita buat tak jadilah. Apakah ini dia dengki hati atau hasad dengki? Dia tak nak orang lain pandai, dia nak dia je yang pandai. Okey, insyaAllah. Itu aja soalan saya. Macam mana dia berdosa kat dia? Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang menarik daripada Ibu Siti Rohani kita berkaitan dengan orang kedekut. Dia dah macam Ustaz kata tadi dah, daripada hasad dengki ni akhirnya kedekut kan. Bagaimana pandangan doktor dengan hal ini? Dia tak dengki sebab nikmat tu ada dengan dia. Tapi dia jadi kedekut. Dia anak beranak kepada dengki lah. Bila dia kedekut, tu yang dia bagi, dia kongsi nikmat. Dia bagi resepi. Resepi tak betul. Dia bagi ada, dia tak cukup. Ini tak bagus. Orang yang bakhil ini rezeki dia menguncup. Itu sebabnya kita kena pemurah. Bila kita pemurah, Allah buka pintu rezeki. Kadang-kadang kita tak tahu rezeki itu datang min haitsu la yahtasib. Tak tahu daripada mana rezeki itu datang. Sebab kita pemurah. Tapi kalau kita kedekut, tak tahu mana dah. Tak tahu mana lubang rezeki dah. Sebab apa? Sebab kita kedekut. Oleh sebab itu jangan kedekut dengan orang. Hatta kongsi, orang kata apa? Kongsi nikmat rezeki resepi makanan pun, resepi masakan, itu juga dinamakan amal jariah. Katakan contohlah kan, saya ni pandai masak paprik. Kalau ikut orang bahasa Thailand betul-betul paprik. Gitu. Okay. Kita sebut paprik kan. Itu yang tak berapa nak sedap jadi tu. Dia ini pandai masak tau. Saya memang masak tom yum, paprik, masakan Thai ni semua saya pandai. Sebab saya belajar tu memang saya buat tu. Antara yang makan air tangan saya tu sekarang ni jadi menteri dah. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri. Dulu masa kita orang masak, dia datang makannya, dia kadang dia bagi duit suruh beli lauk. Kami masak, kami pandai masak. Tapi tuan-tuan, percayalah, kita bagi orang, seorang hamba Allah, dia nak belajar papik sebab suami dia suka. Kita bagi kat
kawan kita buat jadi sedap, sayangnya suami kepada dia, rumah tangga bahagia, kita dapat pahala kot. Masya-Allah. Dapat pahala. Senang, betul. Hanya dengan kongsi menu. Kenapa yang kita jadi kedekut tu? Kita pun tak rugi kalau kita kongsi. Bukan tak? Yang kita tak nak bagi tu apa? Bagi salah pula. Itu satulah. Yang kedua, takut kakak tadi, Kak Siti tu. Dia yang salah. Salah buat. Orang bagi betul dah. Dia yang salah buat. Salah masuk pada bahan. Jadi jangan orang kata apa, kita sama-sama muhasabah lah. Kalau katakan tak betul, kita cari jalan yang betul kan. Jadi orang tu dah bagi, mungkin ada salah, bukan, tapi pastilah bila kita nak masak tom yam, dia tetap bagi resepi tom yam. Dia tak akan bagi resepi kari. Betul. Dia akan bagi resepi tom yam. Cuma ada kurang 1-2. Kalau ada 11 resepi, dia bagi 2 tak cukup. Dia bagi 9 je. Kita yang pandai ni dah tahu tak cukup, pergi cari lagi. Itu sebabnya biar guru biar ramai. Musuh jangan ada. Gitu dia. Bila kita ramai guru, tambah. Sedap jadi. Kalau cakap bab masak ni, kau yang bermain. Aku memang pandai masak. Masya-Allah. Tapi sebab terlalu sibuk, dah tak sempat masak. Kalau saya masak, isteri nak dapat pahala. Macam mana? Biarlah dia masak. Masya-Allah. Jadi harapkan lepas ni mungkin sebelum saya langsung, boleh doktor bawa mai menu-menu yang sedap. Boleh, tak masalah. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian. Jadi doktor, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi doktor, kita sudah pun berada di persoalan yang terakhir untuk pada pagi ini. Dan persoalan yang terpilih adalah daripada Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah perasaan hasad dengki yang dibenarkan dan membawa kepada kebaikan? Adakah berlumba-lumba pada kebaikan itu dibenarkan? Dan soalan keduanya, bagaimanakah hasad dengki, ghibtah atau raghbah untuk dikurniakan kelebihan yang sama untuk meningkatkan amalan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana hasad dengki yang tidak menarik nikmat orang lain atau tidak merosakkan kebaikan orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dan juga bolehlah Ustaz letakkan dalam kesimpulan nanti, itu di antara amalan untuk kita hindarkan daripada orang-orang yang berhasad dengki. Silakan. Pertama, berlumba-lumba untuk mendapat kebaikan, untuk buat benda-benda yang mulia, itu digalakkan dalam Islam. Allah dah bagi falyatanafasil mutanafisun, berkejar-kejaran untuk berjaya dunia akhirat. Itu bagus. Nombor 2, ghibtah sangat dibenarkan. Bahkan digalakkan dalam Islam. La hasada fisnatain. Tidak ada hasad kecuali 2 benda. Pertama, kita hasad pada ilmu yang ada pada orang dan orang tu boleh beramal. Kita tengok orang tu boleh beramal dengan ilmu dia, kita boleh hasad dengan dia. Itu panggil ghibtah. Yang kedua, dia ada duit dan dia boleh infakkan harta dia ke jalan Allah. Kita pun nak buat benda yang sama. Aku pun nak infak. Dia boleh infak, aku pun nak infak. Dia bagi 50, aku nak bagi 50. Ataupun bagi lebih daripada itu. Itu bagus. Itu ghibtah dan digalakkan dalam Islam. Bahkan dia sebenarnya mewujudkan situasi kasih sayang, situasi cinta, situasi untuk menggalakkan ke arah kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita faham situasi itu sangat penting untuk kita amalkan, dan tuan-tuan dan puan boleh terus membaca dan mengkaji tentang hasad dengki dan kesan-kesan hasad dengki dalam Islam. Cuma macam mana kita nak elak daripada orang hasad kat kita? Ataupun kita nak elak daripada sifat hasad dengki dalam diri dan orang lain kepada kita? Bacalah surah Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr ayat 10, yang mana Allah Ta'ala dia sebut dalam Quran doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baca ayat ni, doa ni, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa aku dan sahabat-sahabat aku yang telah pergi ya Allah dengan iman, ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan letak dalam hati kami perasaan dengki, tak suka, tak sayang, tak cinta kepada orang lain disebabkan nikmat yang ada pada orang itu. Jadi kita minta dengan Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala-galanya. Baca doa tu, insya-Allah kita dijauhkan daripada orang-orang yang hasad dengki. Kita juga akan dijauhkan daripada sifat hasad dengki yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul dan dicintai oleh iblis laknatullahi alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah. Jadi surah Al-Hasyr ayat 10
sama-sama kita amalkan insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai penutupnya sedikit bacaan doa, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati pertemuan kita pada pagi ini. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الأغنياء والأثرياء ولا تجعلنا من الفقراء والمساكين في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas pertemuan kita pada pagi ini dan juga ilmu-ilmu yang Ustaz kongsikan kepada kami. Mohon Ustaz halalkanlah segala ilmu yang diberikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kami dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi sidang penonton sekalian, terima kasih kerana setia sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Jawab Ustaz esok bersama dengan ahli panel kita yang cukup handsome, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Ervino Johari bersama dengan moderator kita Da'i Nizal yang akan membincangkan topik berkaitan dengan fiqh, pencemaran alam, khalifahkah kita. Jadi sama-sama bertemu lagi kita di episod yang akan datang. Saya Luqman mohon mengundur diri, mohon maaf di atas salah silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.